Dapatkan welcome bonus sebanyak $170 selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum, salam kripto. Apa khabar tuan-tuan dan puan? Okay, so sekarang ni musim influenza, so hopefully semua jaga kesihatan lah. So suara saya pun tak baik-baik lagi ni. Okay, so kita terus pada topik hari ni. Okay, so sekarang ni ramai yang tertanya-tanya, okay, kripto ni sekarang tengah turun ataupun tengah bergerak sideways kan. Dulu kita happy lah waktu harga dia 60,000 lebih, 50,000 lebih, 40,000 lebih. Tapi once dia dah start turun bawah daripada 30,000, semua memang sekarang ni agak sedih, agak panik. Dia dah tinggalkan, dia kata tak ada harapan lah kripto, Bitcoin nak pergi zero balik kan. Nanti bull run nanti dia datang balik lah kan. So sekarang ni although market dia bearish, tetapi sebenarnya ada still ruang dan juga peluang untuk kita buat duit melalui kripto. Sebab kripto ni use case dia banyak. Okay, cuma waktu bull run memang apa yang kita buat semua akan menjadilah kan. Sebab market memang bergerak ke atas. Even invest dalam coin yang tak apa-apa, projek tak apa-apa pun boleh buat duit. Okay, tapi sekarang ni kita kena lebih bijak untuk mengharungi bear market. So antara strategi yang kita boleh gunakan adalah kita tambahkan rewards daripada token yang kita ada melalui cara staking. Okay, so staking ni kita boleh buat pelbagai cara lah. Okay, satu, kita boleh gunakan centralized exchange, Huobi, Binance, KuCoin, Maxi dan sebagainya. Kita boleh tengok dekat mana kita boleh earn reward yang lebih banyak. Okay, so sometimes mungkin tuan-tuan puan-puan pernah terbeli near protocol token ke, Polkadot ke kan. Lepas tu tak sempat nak jual. Okay, kalau jual pun rasa macam aku rugi 50% kalau jual sekarang. So the best thing is, kalau tuan-tuan puan-puan masih percaya dengan projek tu, contoh Solana ke apa kan, masih percaya, tuan-tuan puan-puan boleh buat staking. Sebab kalau nak trade, takut tiba-tiba ada yang takut tiba-tiba market jatuh kan. Mungkin ada yang tak pandai scalping, silap-silap tengok, tak tahu bila nak take profit dan sebagainya, dia drop, tuan-tuan puan-puan mungkin rugi. Okay, so in this case ini paling selamat lah nak basic untuk naikkan pegangan token masing-masing adalah melalui staking. Okay, so staking boleh buat dekat exchange ataupun boleh buat dekat smart contract protocol. Dan lagi satu saya nak bagi tahu juga, ini yang paling menarik. Okay, kita juga boleh stake stablecoin. Contoh kalau dia bagi APY 30%. Okay, so let's say tuan-tuan puan-puan invest 1000 USDT ke USDC ke apa-apa stablecoin lah, USDD ke kan. Okay, so kalau dapat APY 30%, so 1000 tambah 30%, lepas tahun tuan-tuan puan-puan akan dapat 1300 USDT. Ini antara benda yang saya sekarang tengah explore in terms of stablecoin. Sebab sekarang ni stablecoin banyak. Okay, saya semalam ada buat TikTok pasal ni. Ramai yang takut, ramai yang kata, oi, fobia UST tak habis lagi kan. Tapi bagi saya sebulan ni dah consider okay dah untuk kita buang fobia dan kita start belajar ilmu baru dan kita start explore. Sebab kita tak boleh berada dalam keadaan fobia selama-lamanya, kita dah kena bergerak. Okay, sebab apa? Sebab stablecoin ni dia ada banyak jenis stablecoin. Kadang-kadang mungkin stablecoin ni boleh bagi reward in the short term, so kita ambil reward dia. Kalau takut nak stake long term, tak semestinya kena stake long term. Okay, so saya nak tunjuk dululah. Ini adalah kes pertama kalau tuan-tuan puan-puan ada pegang token. Okay, so yang ni saya akan tunjukkan contoh daripada centralized exchange. Okay, so let's say lah dalam topik ni kita ambil Polkadot. Okay, so Polkadot mungkin tuan-tuan puan-puan ada pegangan Polkadot dan tuan-tuan puan-puan mungkin beli pada harga yang contoh $30, $40 kan. So sekarang kan Polkadot dah turun. Okay, so kalau jual takut rugi, takut banyak sangat cut loss. Kalau cut loss takat 5% macam tu tak apa. Ini kalau cut loss 50%, memang pisang lah. Okay, so what
you can do is basically cuba cari pool untuk buat staking. Okay, so staking ni actually although dia kata interest kan, APY, interest dan sebagainya, it's not interest macam yang dekat bank. Ini basically dia bagi reward sebab kita bagi kita punya token dalam dia punya liquidity. Okay, sebab kita contribute liquidity. Bila kita contribute liquidity, exchange ataupun decentralized exchange dan sebagainya, mereka akan dapat fees. Dan fees itulah yang dia share dengan kita. Okay, so kalau kita tengok dekat Huobi, let's say DOT. Okay, so yang ni antara benda yang tuan-tuan puan kena rajin adalah kena daftar few exchanges lah, sebab setiap exchange ada percentage dia untuk certain coin. Okay, so dalam video ni saya akan ambil contoh Polkadot. Okay, tapi tuan-tuan puan boleh explore token lain lah, tak ada masalah. Okay, so untuk Polkadot okay, so Huobi bagi 32% APY. Okay, so maksudnya kalau pegang dalam masa setahun, tuan-tuan puan akan dapat 32%. So contoh kalau ada ada 100 Polkadot kan, 32% maksudnya kalau dalam masa setahun akan ada 132 Polkadot. Cumanya dalam konteks ni dia bukannya setahun. Sebab apa? Sebab tuan-tuan puan akan boleh pilih nak stake berapa lama. Flexible tu mungkin bolehlah sampai setahun, tetapi ada yang dia letak dia punya cut off date dia. Ni 14 hari. Maksudnya stake dalam masa 14 hari ni reward dia. Kalau stake 30 hari dia dah turun. Kalau stake 60 hari ni reward dia. Kalau stake 90 hari ni dia punya reward. So dalam kategori ni, dalam time frame ni memang jelas 14 hari ni adalah pilihan yang terbaik. So let's say lah kita bahagi kita bahagi 32%. Okay, kena pergi dekat calculator. Okay, so 32% okay, bahagi dengan 365 sebab kita nak tahu daily berapa reward dia. Okay, 32 ni adalah untuk setahun. So bahagi 365, kita akan dapat this amount. And then dia bagi tahu berapa lama tadi? 14 hari. Jadi kita kena darab dengan 14. So okay, so inilah dia punya reward dia 1.22%. Maksudnya dalam masa 14 hari tuan-tuan puan akan dapat 1.22%. Mungkin ada yang kata tak banyak lah kan, baik scalping je scalping pun boleh dapat 1.22%. okay, tetapi yang membezakan percentage ni dengan scalping ataupun trading adalah yang ni adalah secara pasif. Okay, yang kita cerita sekarang ni adalah pasif. Kita hanya perlu pilih pool yang sesuai. Pool yang sesuai untuk kita dapatkan rewards dia. Okay, so inilah 1.22%. So selalunya orang dia takkan letak token yang sedikit. Dia akan letak token yang banyak, so baru dia boleh dapat a lot of token. So kalau letak token yang sikit, mungkin kita rasa 1.22% ni tak bermakna. Okay, so inilah dia punya contoh. Okay, dan contoh kalau dekat DOT, dekat Huobi, dia bagi 32%. Kalau kita tengok dekat Binance, kalau dekat Binance pula dia bagi 24%, tapi duration 21 hari, lagi lama. 30 hari ada, 60 hari. Okay, so setiap exchange ada dia punya reward dia. Kalau tengok dekat KuCoin bagi 12%, tapi kena stake 30 hari lah. Okay, and then apa lagi, Maxi bagi berapa 10 ke 12% dan kena stake 30 hari. Okay, jadi tuan-tuan puan, setiap exchange akan bagi reward yang berbeza dan dia ada season dia. Mungkin bulan ni DOT dapat APY tinggi dekat sini, tapi dekat exchange lain rendah. Mungkin bulan depan mungkin DOT punya reward dah turun. Mungkin dekat Binance dia bagi lagi tinggi daripada Huobi, ataupun dekat KuCoin bagi lagi tinggi. So tuan-tuan puan tengok based on pegangan token yang tuan-tuan puan ada. Ini adalah untuk orang yang mungkin dah terbeli dekat pucuk, dia tak tahu nak buat apa dengan token dia dan dia tak nak mengalami kerugian. So ini adalah antara cara untuk tuan-tuan puan tambahkan pegangan token. Okay, so siapa-siapa yang belum daftar lagi Huobi, Binance, boleh klik dekat bawah belah description, ada link, dan tuan-tuan
puan-puan boleh register. So exchange ni kadang-kadang bila kita baru register, dia akan bagi reward. Macam Huobi sekarang dia bagi $700 welcome bonus. Kalau tengok dekat Poloniex, Poloniex pun dia bagi trial fund 20 USDT untuk kita start trade kan. So setiap exchange ada dia punya reward dia. So tuan-tuan puan-puan boleh klik dekat bawah and register lah. Okay, so kalau nak trade dekat semua exchange, memang kadang-kadang rasa macam takkan semua exchange nak trade. Tetapi kalau nak buat stake, nak dapatkan passive income, dan ini adalah cara yang terbaik. Sebab saya tunjuk contoh DOT. Mungkin tuan-tuan perempuan nak stake gunakan NIA ke, ataupun apa-apa token yang lain lah, Cardano ke. Cardano pun bagi tinggi juga ni, 30%. Okay, so ini adalah untuk centralized exchange lah. Okay, so stablecoin staking pun boleh buat juga. Contoh yang ni, kalau stake USDT dapat 0.5%, USDC, alamak USDC tak tunjuk ataupun HUSD, ni pun stablecoin juga 0.5%. Okay, so stake stablecoin pun boleh juga. Tetapi saya ada option yang lebih baik sebenarnya. Sebab stablecoin ni kalau stake dekat exchange, dia takkan bagi banyak. Okay, sebab dia memang dia tak volatile. Dia tak volatile. Dia kadang-kadang adalah DPEG dan sebagainya, tetapi dia tak boleh naik tinggi sangat. Okay, stablecoin dia naik turun pun sangat-sangat minimal. Okay, so apa yang saya nak tunjukkan on the stablecoin punya part adalah tuan-tuan perempuan kena beralih ke DeFi app pula. Ini untuk stablecoin. Okay, so untuk stablecoin, antara tools yang saya guna ataupun website yang saya guna adalah Coindex. Okay, so Coindex ni dia bestnya kita boleh sort. Contoh saya ambil stablecoin kan. Okay, saya ambil stablecoin. Dia akan tunjuk dekat mana, Ethereum, dekat Polygon, dekat Wave. So setiap network lah, even dekat ni Avalanche. Okay, dia ada pool dekat setiap network and dia akan tunjukkan. Okay, sebab kita kena faham, bila kita buat staking, dia ada banyak crypto protokol ni yang menawarkan perkhidmatan staking, yield farming dan sebagainya. So kita kena bijak memilih yang mana yang boleh bagi APY yang tinggi, pada waktu yang sama kita tak menanggung terlalu banyak risiko. Okay, so kalau kita buat liquid LP stake kan, based on liquidity pool, dia ada risiko in terms of kenaikan ataupun penurunan harga token tu. Okay, yang tu saya explain kejap lagi. Saya just nak tunjuk in terms of stablecoin. Contoh, okay, ni dekat Ethereum kita ambil. Tengok ni, InsureAce. Okay, so protokol InsureAce ni adalah protokol insurance untuk DeFi lah. Okay, sangat-sangat menarik sebab kalau kita nak contoh gunakan any DeFi application, and kalau DeFi application tu berada di bawah tanggungan insurance InsureAce, kita boleh stake token kita dekat InsureAce untuk mendapatkan perkhidmatan insurance. Sebab sekarang ada banyak isu hacking dan sebagainya. Even kita boleh insure untuk USDT kalau dia jadi depegging. Itu pun ada juga. Kita boleh insure insurance kan benda tu. Okey, tapi topik ni mungkin kena cerita waktu lain kot. Nanti dah jadi video pasal insurance crypto pula. Okey, so kalau kita stake dekat sini, dia akan memberikan pulangan 41.83% tuan-tuan dan puan. Ni untuk USDT, even USDC pun ada, tapi ini protokol lain lah, virus. Okey, 38.38%. Okay, so maksudnya kalau stake untuk setahun, let's say letak 1000 USDT, setahun akan dapat 1400 USDT. Okay, and dia punya APY ni of course dia akan fluctuate. Dia ikut TVL, total value lock ni maksudnya berapa banyak duit yang masuk dalam pool InsureAce USDT. Okay, so inilah dia punya TVL. TVL dia dah drop sikit baru-baru ni, mungkin sebab risiko USDT kan, banyak orang nak jatuhkan USDT dan sebagainya. Tetapi walaupun TVL dia turun, APY dia pula naik. So APY dia dari 10% tiba-tiba naik 41.83%. Okay, so certain orang dia akan stake dalam nilai yang banyak lah, nilai yang banyak, sebab dia boleh dapat reward yang banyak pada waktu yang singkat. Okay, sebab of course kita mungkin
takkan stay dekat, kita takkan stake untuk setahun, sebab mungkin hari ni 40%, tiba-tiba dia boleh drop jadi 12%. Okey, cumanya apa yang orang selalu buat, ni whale dia akan buat. So dia mungkin ada, let's say 50,000 USDT for example. So dia hanya akan cari pool yang bagi reward yang banyak. So let's say dia stake dekat sini Insure Ace 7 hari. Okay, 7 hari, then dia dah dapat reward kan. Then dia akan tengok lah, okay, ada tak pool lain yang dah take over. So nanti kalau dia tengok pool lain, contoh kat atas ni kan, 65%, dia boleh stake dekat sini. So pilihan dia banyak, kita tak limit. Okay, sebab kalau centralized exchange, kalau nak stake stablecoin, dia sangat limited. USDT, sebab dia ada satu pool je. Okay, dia ada USDT, USDC, itu satu. Dan satu pool dia hanya satu yang ada dalam exchange. Tapi dekat website ni, Coindex, dia list downkan semua pool-pool yang ada staking stablecoin. Okay, and dia punya reward pun memang tinggi lah. Dia bukan 0.5% dan sebagainya, memang tinggi. And instead of kita nak stake setahun, kita boleh stake 7 hari ke sebulan ke, lepas tu kita boleh cari pool yang lain. Okay, sebab dia akan selalu update kalau ada any pool yang interesting. Okay, so ini nak kata passive 100% tak juga, sebab kita kena cari kolam-kolam yang menarik, ataupun tanah-tanah yang menarik untuk bertani. Sekarang ada term apa, petani digital kan. So kita kena sentiasa actively cari tanah barulah. Okay, so happen to be tanah sekarang ni adalah Insure Ace Polygon bagi 41.83%. So nanti mungkin benda ni boleh berubah. Mungkin ada platform atau protokol lain yang boleh bagi APY lagi tinggi, then dia akan take over. Okay, cuma kita kena selalu update lah. Okay, and kalau tak nak stablecoin, boleh je buat single stake. Single stake ni sama macam tadi saya kata, Polkadot ke apa-apa token, kita boleh buat single stake. Okay, so kalau single stake ni, dia ada macam-macam token lah, CRV lah, Matic lah, dia ada macam-macam token yang kita boleh pilih. Okay, yang ni pun APY dia tinggi-tinggi juga. APY dia tinggi-tinggi juga, ada yang 200 lebih, ada yang 100 lebih, ada yang 100 lebih, macam tu lah. Okay, tapi untuk DeFi ni, saya kadang-kadang lebih suka untuk buat staking in terms of stablecoin, sebab reward dia lebih tinggi. Okay, yang ni pun boleh buat juga, as long kita comfortable dengan pool tu. Kita kena buat sedikit do your own research lah, untuk pilih pool yang sesuai. Okay, and then ada lagi satu yang saya nak tunjuk, which is LP stake. Ni yang buat liquidity pool. Okay, liquidity pool ni boleh bagi pulangan yang tinggi, tuan-tuan dan puan. Tengok ni, 1363, 1340. Okay, tapi ni semua dekat Ethereum lah. Okay, so let's say kalau ambil yang murah sikit pun, ada tak pool lain? Ni Alpaca, ni dekat BNB Chain. So Alpaca Finance ni boleh bagi 517% kalau kita stake stablecoin USDC dengan XWG. Okay, so boleh dapat 517%. Okay, so kalau nak main liquidity pool ni boleh, cuma kena berhati-hati dan kena tahu bila nak keluar. Sebab kalau buka ni pun, kita boleh dapat lah, kita boleh dapat anggaran bahawa sejak Mac 2022 dia punya APY memang macam ni lah. APY dia memang dalam lingkungan beribu-ribu. Mula-mula beribu-ribu, 2000 ini sampai hampir berapa ni, 7,000. Then dia slowly turun. Now dekat beratus-ratus lah. Okay, so tuan-tuan pun kena fahamkan, kalau ada mana-mana protokol baru, mula-mula APY dia memang tinggi, sebab ramai orang masuk, ramai orang stake. Tetapi lepas tu bila orang start keluar dan sebagainya, tak ada tak ada orang baru untuk provide liquidity, then slowly APY dia akan turun. Sama juga dengan TVL. Okay, TVL dia mula-mula tinggi kan, berapa, 407,000 dan sebagainya, tapi sekarang dalam 160 lebih something. So ini bermaksud kalau kita stake pada bulan Mac hari tu, mungkin kita akan rugi, sebab TVL jatuh, APY jatuh, harga token XWG pun mungkin jatuh. Liquidity pool ni bagus kalau harga dia tak jatuh. Kalau harga dia tak jatuh sangat, dan bagus. Tapi kalau harga dia start jatuh,
dan dia akan jadi masalah lah. Okay, so nak buat boleh, tapi tuan-tuan perempuan kena cepat, tak boleh stick lama sangat. Kalau dapat certain reward, rasa macam nak keluar sebelum harga token tu jatuh lagi teruk, better keluar. Okay, so benda ni sangat risky lah. Dan saya nak tunjuk jugalah contoh lah, kita ambil contoh lah. Okay, so let's say kita buat contoh 2 token. Okay, token A ni ibarat apa-apa coin lah, apa-apa coin. Dia let's say harga dia adalah 30. Okay, $30. Dan token B ni adalah let's say stable coin. Okay, stable coin, harga dia 1 lah. Okay, 1, takkan berubah. Okay, and then kalau after a while harga dia jadi 10, token A, dan token B ni stable coin, harga dia tetap 1. So tuan-tuan apa, kalau guna kalkulator impermanent loss ni, impermanent loss kita dah 13.4%. Okay, so mula-mula kita ingatkan dapat beribu-ribu persen kan, tapi bila harga token tu drop, then kita akan dapat loss lah instead of gain. Instead of untung, kita dah rugi. Sebab apa? Impermanent loss, liquidity pool ni ibarat 2 kolam. Okay, so kalau dua kolam tu nilai dia sama, then dia balance, kita boleh dapat reward. Tiba-tiba satu kolam kering, satu kolam ni pula ada air. So kolam yang ada air ni akan masuk ke dalam kolam yang kering. So total nanti kita akan dapat reward yang kurang lah. Sebab ibaratnya dah ada 2 kolam tapi air dia dah surut dengan banyak. Ni lebih kurang lah cara kampung kita nak explain kan. Okay, so ni contoh dia. If 500 token of A and 500 token of B were held, maksudnya kita dah buat dalam liquidity pool, kita tak stake lagi. So dari 1000 kita dah ada 666 lah. Sebab kita dah rugi. Okay, so yang ni pula kalau kita pergi stake, kita letak dekat liquidity pool kan. So token tadi ni bila dah drop 10 ni, value dia pun dah menurun. Menurun. So asal walaupun ini adalah stable coin, dia sepatutnya bagi 500 USD, tetapi dia hanya bagi value 288. Sebab apa? Sebab nilai dia terpaksa tampung dekat nilai token A dengan merendahkan dia punya nilai. Itu bahayanya kalau buat liquidity pool tanpa strategi yang jelas. Liquidity pool ni kadang-kadang ilmu satu hal, yang kedua adalah kena pandai main strategi. Kena tahu bila nak keluar. Kalau token tu macam dah nak turun, better keluar. Okay, so ini sedikit simulation lah saya nak tunjuk in terms of impermanent loss. Sebab selalunya sekarang ni saya nampak trend dekat Malaysia ni, ada yang gunakan konsep petani digital, kebun digital dan sebagainya. Bagus, buat liquidity farming kan, yield farming ni bagus, you can earn reward. Tapi pada waktu yang sama berhati-hati, sebab bila harga token drop, reward tuan-tuan puan-puan akan drop juga. Sebab apa? Walaupun dia pair dengan satu stable coin. Okay, kalau dua-dua adalah crypto yang non stable coin, lagi bahaya. Okay, tapi kalau even salah satu stable coin pun, kalau still one of the asset price drop, tuan-tuan puan-puan akan mengalami kerugian. Kalau drop sikit-sikit mungkin tak rasa sangat lah, tapi kalau drop banyak, memang bahayalah. Okay, so same juga dekat sini. So rewards dia semua banyak-banyak, tapi kalau harga token mana-mana token ni jatuh, dan reward pun akan berkurangan. Okay, tapi kalau tuan-tuan puan-puan nak try eksperimen, nak belajar, boleh buat. Jangan letak amount yang tinggi lah, letak amount yang rendah untuk belajar macam mana nak buat yield farming. Okay, sebab yield farming ni strategi dia sentiasa berubah. Saya pun kalau nak buat video on yield farming strategi, kadang-kadang tak boleh nak stick dekat satu strategi. Dia berbeza dengan trading. Trading kita dah buat satu sistem, okay, kita boleh follow sistem ni kan. Yield farming ni kadang-kadang tak, sebab dia ada je benda-benda baru, dan strategi tu kena sentiasa berubah-ubah. So sekarang ni untuk benda saya bagi contoh ni adalah strategi yang kita tak perlu nak ubah banyak sangat, which is stable coin. Stable coin kita dah tahu, ni stake ni dapat 40%,
That's it. Tak payah risau token naik dan turun, sebab stablecoin usually dia stable to $1, unless kalau dia depack lah. Kalau dia depack itu lain cerita lah. Okay, tapi kalau dia dah ada ura-ura nak depack, kita dah boleh keluarkan kita punya stablecoin. Okay, and lagi satu yang saya nak tunjuk adalah BV Finance. Dekat BV Finance pun kita boleh stake, kita boleh pilih juga filter. Kita boleh filter. So ni ada banyak pool yang ditunjuk. Okay, ini lebih kepada liquidity pool lah. Okay, tetapi apa yang saya suka dekat BV Finance ni, dia ada safety rating. Kalau rating 10 ni secure lah. Kalau 7 ini kurang sedikit. In terms of kalau kita stake sekarang, walaupun APY dia tinggi, tapi dia punya nilai susut dia pun agak tinggi juga. Okay, kalau macam ni, kenapa dia 10? Sebab dua-dua ni matic. Satu adalah stake matic, satu lagi adalah matic biasa. Okay, so dia bagi APY 22% and daily akan dapat 0.05% lah. Dia bagi 10 sebab dua-dua ni adalah token yang kita panggil blue chip. Token blue chip. So peratusan untuk dia turun dengan mendadak ni sangat-sangat rendah. So kalau kita nak tengok stablecoin pun boleh. Kita pergi ni, filter, pergi kategori, ada blue chip. Blue chip ni macam token-token yang at least 1 billion above lah, ataupun top 10 macam tu. So kita ambil stablecoin. Kita just tengok lah, okay tak reward dia kan. Okay, so stablecoin ni, so ni safe lah, 8.5. Ni dia punya APY yang diorang bagi. So let's say saya sort according to APY. Okay, paling tinggi pun Frax USDC. Ni dekat Sushi Swap. Kalau tuan-tuan puan stake kat sini, dapatlah 37%. Ni 28% kalau dekat Spooky Swap. Okay, cumanya yang ni kena rajin pilih protokol lah. Sebab ada yang ada dekat Phantom, ada yang ada dekat Ethereum dan sebagainya. And then kita stake. Ni macam ni apa ni? Ni 6.4. 6.4 better jangan masuk. Walaupun dia semua adalah stable coin. Okay, sebab most likely mungkin pool tu tidak begitu kuat lah. Okay, tidak begitu kuat. Okay, so ataupun mungkin dalam pool ni ada satu coin yang tak berapa nak kuat. I think maybe yang Tor ni, DAI USDC should be okay, tapi bila gabung dengan Tor dia rasa kurang selamat. Sama dengan ni USDD, dia rasa kurang selamat, tu rating 7.3. Okay, so itulah, saya pun tak berapa sure safety ni dia letak based on apa. Tapi apa yang saya dapat share dekat tuan-tuan perempuan, kalau boleh pilih yang ada safety dia tinggi lah. 9, 8 ke atas tu dah consider bagus dah kan. And then tuan-tuan perempuan bolehlah stake. Contoh even kalau stake 37% pun daily boleh dapat 0.1%. Okay, ini kalau yang tengah hold stable coin banyak-banyak, takut nak masuk mana-mana coin, boleh cuba buat staking stable coin. Okay, so tuan-tuan perempuan ada dua option lah. Okay, and lagi satu saya nak tunjuk adalah DeFi lama. Apa yang saya tunjuk ni untuk DeFi ataupun stablecoin staking ni semua tools yang tuan-tuan perempuan boleh guna. Okay, sebab protokol ada banyak, vault ada banyak untuk dapatkan reward. So tuan-tuan perempuan kena pandai guna tools ni lah. Okay, dan kalau tengok dekat sini, lama kita tak tengok DeFi lama. Sini all the info regarding DeFi. Even DeFi lama pun ada tab baru, stable coins. So kalau tuan-tuan perempuan klik stable coins ni, tuan-tuan perempuan boleh tengok apa stable coin yang available dekat market. Yang mana yang dah depack, yang mana yang tak depack lagi. Okay, so let's say kalau tengok dekat okay. So ni Terra USD naik 447% dia punya stable coin. Okay, and then apa lagi ni? Ni semua adalah stable coin yang dalam masalah lah. Maksudnya dia dah depack, tapi taklah depack jatuh teruk, dia hanya depack sedikit. Okay, so stable coin ni pun banyak tuan-tuan perempuan boleh explore stable coin ni, sebab certain protocol especially
yang operate macam bank. Dia bagi pinjaman, borrowing and lending. Dia bagi pinjaman, orang boleh letak fund kan. So projek-projek kripto yang seakan-akan bank ni, bank DeFi ni, mereka akan keluarkan stablecoin mereka sendirilah usually. Okay, so kadang-kadang kita boleh tengok kalau dia depack banyak, mungkin kita boleh beli, lepas tu kita jual pada harga yang lebih tinggi. Itu memang agak risky lah nak buat. Cuma apa yang saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan perempuan adalah stablecoin sebenarnya banyak. Okay, yes, betul. Sekarang ni ada isu ramai tengah fobia dengan stablecoin, even USDT mungkin boleh jatuh dan sebagainya. Tetapi apa yang saya nak explore adalah pilihan dia banyak dan risiko dia pun tinggi. Saya memang transparent lah dalam bab ni. Risiko dia tinggi. So, tapi yang bagusnya kalau tuan-tuan perempuan explore betul-betul and dah faham dia punya risiko dan sebagainya, tuan-tuan perempuan boleh buat duit jugalah. Okay, cuma saya nak tunjukkan lah. Mungkin ramai ingat stablecoin ni tak banyak. Sebenarnya stablecoin ni kalau masuk dalam DeFi memang banyak. And kalau kena cara, boleh buat duit melalui arbitrage lah. Jual waktu dia dah depack, then dia repack balik, kita jual, beli waktu dia depack, jual waktu dia dah repack balik ke $1, kita still boleh buat income. Okay, so ini adalah sedikit sebanyak perkongsian yang saya nak tunjukkan dekat tuan-tuan perempuan. Okay, so if tuan-tuan perempuan, ni bukan financial advice if tuan-tuan perempuan tak selesa nak buat macam ni, tak apa, mungkin boleh stick dengan trading, sebab mungkin melalui scalping pun tuan-tuan perempuan boleh profit. Tetapi kalau untuk tuan-tuan perempuan yang macam rasa macam tengah pegang banyak token, tak tahu nak buat apa, tak tahu nak letak dekat mana, tak tahu macam mana nak tambahkan rewards, tak kira lah pegang token blue chip ataupun pegang token stablecoin. Jadi saya bagi beberapa option untuk tuan-tuan perempuan explore dan tambah pegangan token tuan-tuan perempuan secara pasif. Okay, dan of course at the end of the day, tuan-tuan perempuan yang kena buat research sendiri dan kena cuba fahamkan protokol mana yang tuan-tuan perempuan nak masuk. Okay, especially for stablecoin lah. Tapi kalau untuk token contoh macam Polkadot ni, tuan-tuan perempuan boleh guna exchange. Exchange, tuan-tuan perempuan tak payah nak explore banyak. Tengok exchange mana yang bagi reward paling tinggi, then stake kat sana lah. Contoh dia Huobi bagi reward yang paling tinggi kalau stake Polkadot. So tuan-tuan perempuan boleh pilih Huobi. Okay, so itu saja sedikit sebanyak penerangan tentang staking di waktu bear market ini. InsyaAllah kita akan jumpa di dalam video akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.